Testing 1 2 3 dengar semua okey Right. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So terima kasih kerana dapat join kita punya sesi ni lah. Yang mana sesi kita ni setiap hari Selasa kita akan buat So boleh kata ini adalah minggu yang ke-9 ya. So minggu yang ke-9 orang kata dalam minggu yang ke-8 sebenarnya. Minggu ke-8 yang kita buat melalui Zoom. Lepas tu yang minggu 1 tu saya dijemput oleh event manager ya. So event manager tu dia jemput saya untuk jadi ni lah, untuk buat live dekat tempat dia. Okay. So hari ni kita akan sembang sedikit ya pasal RSI juga. Okay. So nampak semua macam bosan je dengar RSI. Hari tu kita belajar yang pertama RSI 70 dengan 30. Okay. Lepas tu yang kedua kita belajar RSI 50 pula. So kali ni sesi yang ketiga kita akan cover untuk RSI W dengan M ya. So W dengan M sebenarnya memang banyak kali berlaku sebenarnya di dalam market Tak kisah, tak kira lah apa jenis market pun. Yang penting ada function untuk oscillator dekat dalam tu ya, momentum punya study. Kalau kita jumpa dekat dalam, so kita boleh gunakan lah. Okay. Hai. Okay, semua okay kak? Sihat tak? Alhamdulillah. Okey. Macam ni, sebelum saya mula seperti biasa, saya nak tahu dahulu, saya nak kenal saya punya partisipan Jadi seperti biasa kita punya partisipan boleh kata kali ni ada dalam 80% daripada muka yang baru So bukan muka yang sama lah orang kata, okey. Dan saya pun nampak macam ada beberapa orang jugalah yang daripada student saya pun ada juga. Student saya yang follow kelas saya pada hari Jumaat, Sabtu dengan Ahad tu, okey. So lepas tu ada jugalah diorang nak cuba untuk timba ilmu lah. Dan sebenarnya berbagai-bagai benda sebenarnya saya ajar dekat diorang. Hari tu last sesi kita untuk hari ketiga, especially untuk Dark Platinum pun sebenarnya kita cover ada satu part bahagian RSI lah, okay. So sebenarnya RSI dia tu lebih mendalam lah. So seperti biasa saya mengajar lebih kepada harmonic trading. So daripada harmonic trading yang saya ajar dekat dalam tu, kadang-kadang kita terlepas entry. Macam hari tu saya bagi view untuk Soya dengan CPO. Dua-dua ni sebenarnya view memang betul, direction kita ngam. Cuma masalah dia entry kita terlepas. Okay. So lepas kita nampak yang entry kita terlepas tu, macam mana kita nak kejar. Okay. So ada cara dia. Inilah salah satu dia yang saya akan tunjukkan sekejap lagi. Okay. Macam contoh, especially untuk budak-budak saham yang saya perasan lah. Bila market dah pergi jauh, baru dia tanya boleh masuk lagi tak? Boleh masuk lagi tak? Okay. So dia akan tanya kita, so macam mana nak masuk? Okay, ini yang paling sesuai sebenarnya korang join malam ni. Okay. So saya akan tunjukkan kejap lagi lah. Kadang-kadang kita nampak ada candle besar appear dekat dalam tu. Okay. Kadang-kadang kita akan rasa macam, alamak aku tak masuk, aku menyesal pula. Macam kita pun, saya malas lah nak ulang berapa kali dah. Macam daripada sesi yang sebelum ni pun saya ada bagi tahu. Macam kita ada kejar dua jenis stok, M-Tronic dengan M-Tush. Okay. So daripada M-Tronic dengan M-Tush tu, masa kita kejar, kita nampak flat. Lama pula tu. Lepas kita nampak flat lama, so apa kita buat? Kita ignore. So end up tiba-tiba dia naik gila-gila. Berapa persen tu? Memang banyak. Orang kata kalau dalam harmonik pun, kalau kita target TP1 ataupun TP2, dah kena. Bukan lagi TP1, TP2, dia lebih. Dia form new high waktu tu. So kita terlepas lah, memang sakit hati juga lah. Lepas tu stocks yang kita kejar tu, itu yang tak naik. Lambat pula masa tu. So, senang cerita, dalam trading ni orang kata memang kena ada kesabaran yang tinggi lah. Okay? Sebab tu kita jangan sesekali ubah kita punya decision. Ya, yeah. Kita sebagai manusia kadang-kadang kita dengar daripada kawan. So kawan kata, ini boleh naik, ini boleh naik. Lepas tu Sifu aku kata ini pun boleh naik, ini boleh naik. Padahal kita masuk masa tu lambat. Okay? Tapi saya tak katakan setengah Sifu tu bagi benda yang tak betul. Dia bagi benda yang betul. Cuma mungkin korang tak percaya. Tak boleh pergi benda ni. Tak ada angin, tak ada ribut. Lepas tu suruh aku buy pula stok macam ni. So dia pun macam, okey lah, tak apalah. Jadi bila dah naik, baru dia kelang kabut nak masuk. Okay? So apa tujuan dia nak kejar masa market tengah high? Sebab dia mengharapkan harga akan naik. Limit up, limit up, limit up. Macam tu lah. Okay? Itu kita nak bagi tahu dari segi saham. Kalau dari segi futures pula, macam biasa. Hari Jumaat minggu lepas CPO, harga dia naik sampai 3.5%. 3.5% lebih kurang 100 tick. 100 tick tu dengan modal 4,500, korang dapat lebih kurang dalam 2,500. So 2,500 more than 50%.
boleh kata more than 50% daripada modal yang kita masukkan ke dalam. Okay? Ada setengah broker dia bagi intraday margin. Intraday margin maksud dia just perlukan lebih kurang separuh daripada margin yang di-set oleh Bursa Malaysia Derivative. Okay? So apa dia buat? More than 100% orang kata. Dapat 100% lah senang cerita. Masa tu market naik sampai 100 lebih tick. Okay? So itu yang kita nak tahu juga. Sebelum kita start benda ni, okay? Jadi macam biasalah, kita akan cover dua-dua, okay? So CPO kita akan cover, CPO futures futures kita akan cover, lepas tu yang satu lagi kita akan cover bahagian saham, okay? So macam biasa saya akan, untuk sesi-sesi setiap hari Selasa ni, kita takkan bagi slide. So apa yang kita buat, korang kena perhatikan apa yang kita cakap, lepas tu korang ambil kertas lah. Lepas korang ambil kertas, lepas tu korang cuba salin lah apa saya cuba cakap kat dalam, okay? Macam kelas saya minggu lepas, especially untuk budak general lah, apa dia orang buat? Dia orang pergi print screen. Sebab dia kata tak sempat dia nak salin benda tu, okay? Sebab banyak sangat nombor. So dia print screen. Tak apalah, kita tak kisah, okay? Yang penting apa yang dia belajar ni jangan sesekali pergi jual dekat orang lain, okay? Pergi bawa kawan-kawan, lepas tu pergi praktis sama-sama apa yang kita cuba tunjukkan, okay? Cuba bayangkan 9 minggu dah berapa banyak video kita buat. Bayangkan satu video tu lebih kurang sejam setengah, okay? Banyak lah, memang banyak. Okay? Right. So, seperti biasa saya nak tahu dulu untuk partisipan ada berapa orang dekat dalam ni. Siapa yang more on features, lepas tu siapa more on equities. Boleh saya tahu dekat dalam? Okay? So, ada poll dekat dalam. Okay, ada juga yang masuk forex ke dalam ya. Okay. Right. So, roughly apa yang kita nampak dekat dalam ni based on poll, kita nampak 67% more on saham lah, okay? So macam biasa sebenarnya saya dah tapis roughly lebih kurang dalam 4 untuk saham ya. Okay. Lepas tu 4 untuk view saham, lepas tu roughly dalam 3 untuk features, okay? Tapi features macam biasalah straightforward. Beza dia sebenarnya dekat features ni, kita boleh masuk sell dekat atas, okay? Boleh buat short selling lah, itu beza dia. Lepas tu beza dekat saham ni kita tak boleh buat apa-apa. So nanti saya akan tunjukkan dekat dalam contoh-contoh untuk korang kena masuk, okay? Tapi itulah kita dekat Malaysia ni boleh kata ada beribu counter. So beribu counter macam mana kita nak tapis, okay? So insyaAllah siapa yang buka akaun dengan saya nanti, saya akan bagi cara nak tapis benda tu, okay? Bukan je kita just bagi tapis-tapis macam tu, tapi kita akan guide satu persatu, okay? Especially untuk klien, right? Kita akan bagi tahu nantilah. Right. Okay, last kali saya nak tahu lagi, apa dah? Siapa dapat tangkap bio holding hari ni? Ada yang dapat tangkap tak? Tunjuk cat tuan, mudah lagi nampak. Ya, saya akan tunjukkan. Sekejap lagi nanti saya akan tunjukkan, okay? Okay, boleh saya tahu berapa tahun experience yang ada dekat dalam ni, yang dah masuk trading dah. Macam kelas kita hari tu ada orang start dia punya pengalaman tu daripada tahun 98, okay? So kita nak tahu daripada pengalaman je lah, right? Okay. Okay, sebenarnya benda ni penting saya kena tahu sebab apa? Sebab kalau yang boleh kata dah ada 3 tahun ke atas pengalaman tu, boleh kata dia memang dah tahu benda ni. Cuma kita just tunjukkan cara nak baca je. Especially untuk yang kurang daripada setahun, apa yang kita buat, kita akan tunjukkan satu persatu cara dia, okay? Lepas tu kalau tak faham macam biasa, korang kena bertanya soalan. Lepas korang tanya soalan, sebab apa? Sebab kadang-kadang saya akan explain based on apa yang saya faham. Lepas tu kalau korang tak faham, korang kena bagi tahu. Lepas tu kita akan kita akan kupas dengan lebih lanjut lah, okay? So macam biasalah sesi lebih kurang dalam sejam. Okay, 78%, okay? Right. So seperti kelas kita yang biasa sebenarnya, apa yang saya nampak, saya nak bagi tahu sedikit lah pasal masalah dalam trading ni. Benda tu dia jadi ikutan sebenarnya, okay? So ikutan dari segi apa? So ikutan dari segi kawan-kawan dia. So kawan dia just bagi tahu macam ni, dia tak ada ilmu langsung tau. So lepas dia tak ada ilmu, apa dia buat? Dia terus masuk dalam benda ni.
Lepas tu dia just ikut tips daripada kawan dia. Okay, mungkin pada beberapa bulan, movement certain saham tu memang cantik. Kita nampak memang cantik lah movement dia, okay. Tapi apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, kalau market tak cantik, okay, masa tu market memang boleh kata dia flat. Okay, masa flat ataupun masa tu market tengah jatuh lah. Ataupun KLCI naik gila-gila hari ni kan. Tapi kita nampak movement untuk penny stocks tak gerak. Bukan semualah, okay. Ada beberapa penny stocks memang tak gerak langsung, okay. So, apa yang kita perlu buat, okay. So, masa itulah, itu yang paling penting untuk korang timba ilmu, okay. Masa korang timba ilmu, lepas tu korang cuba test lah, tengok macam mana cara kita ni sebenarnya dia agak sesuai dekat korang ataupun tak, okay. So, kalau sesuai korang boleh PM kita lah. Dan kita boleh discuss dengan lebih lanjut, okay. Right, jom kita start daripada ni lah. Kita tengok daripada ni, saya nak bagi contoh sedikit lah. Okay. Based on apa yang saya ajar kali ni, RSI based on W dengan M ya. So W dengan M tu apa benda, okay? So senang cerita, kita apa yang kita perlu buat masa kita nampak je market movement lebih kurang macam ni, kita nampak dekat RSI korang bayangkan je, tengok dekat RSI ni, daripada RSI kalau korang jumpa ada pattern lebih kurang macam ni, ya. Okay, once kalau korang jumpa pattern lebih kurang macam ni, okay? So apa yang korang kena buat sebenarnya, Allah, kejap. So korang jumpa pattern macam ni lah. Satu pattern ni. Okay. Okay, once korang jumpa pattern macam ni sebenarnya, dalam RSI, ini dalam RSI . So daripada RSI kita buat tu, kita nak tunggu. First kali dia kena jatuh below daripada 30. Okay, itu yang pertama. Right, lepas tu yang kedua pula, kita akan masuk apabila dia breakout daripada level sini, okay. Right, contoh kita nak masuk dekat dalam ni, saya tunjukkan contoh daripada Supermax. Okay, especially untuk saham macam biasa, korang tak ada choice nak masuk dekat atas ni, korang just boleh masuk dekat level bawah ni saja, okay. So daripada level bawah ni, maksud dia, korang kena cari pattern bentuk W lah, okay. So pattern bentuk W lebih kurang macam ni, saya nak tunjuk dulu macam mana cara korang nak baca benda ni, okay. Macam biasa, based on time frame tu, saya just gunakan 15 minit, okay. So 15 minit, kita akan tengok lah macam mana. Kadang-kadang ada certain movement tu boleh kata dia memang lambat lah, okay. Tapi ada certain movement tu boleh kata dia agak laju. Okay, right. Jadi first kali apa yang korang perlu buat, especially untuk saham, korang tunggu je RSI level ni below daripada 30%. Once kalau dia jatuh bawah 30%, barulah korang get ready, okay, nak masuk dekat dalam. So okay, ini sebagai satu contoh dia lah. Bila market jatuh ke bawah, lepas tu dia terkeluar semula, okay. So based on sesi yang pertama untuk RSI saya bagi tahu hari tu, ada cara kita nak kejar benda ni. Once kalau korang terlepas dia nak kejar benda ni, okay, then kita akan tunggu, tengok next level dia ni macam mana. So salah satu sign dia, yang harga dia dah jatuh below 30%, lepas tu dia terkeluar semula, dia keluar semula daripada kawasan 30%, daripada oversold level ke atas level ni, okay. So kita akan tunggu dulu, kita akan tengok, okay. So daripada level ni boleh kata kita nak tunggu dia jatuh dekat bawah. So contoh dia nak jatuh lebih kurang macam ni, RSI ni. Dia jatuh sikit je, lepas tu baru dia naik semula ke atas, okay. So bila kita jumpa benda macam ni, barulah kita buat decision untuk masuk, okay. Right, ni sebagai contoh dia, kita akan tengok movement dia macam mana, okay. Right, kita dah jumpa, boleh kata terlepas lah entry dia. Kenapa? Sebab kita nak tunggu sini breakout. Tapi bila sini flat, besok dia baru naik, okay. Right. Selepas kita nampak macam ni, apa yang kita perlu buat? First kali kita kena label Label dulu dekat level yang sini ni, kita label dulu. Selepas kita label, kita nampak dia naik ke atas, okey? Sepatutnya kita nak masuk dekat level sini. Tapi dalam kes ni dia terkeluar, dia terus naik ke atas RSI tu, okey? So selalunya kita takkan kejar lah harga tu. Kita akan tunggu je dulu, okey? So dalam kes ni boleh kata tak berapa cantik movement-movement yang macam ni. Sebab kalau kita kejar, tengok apa masalah dia yang berlaku. Boleh kata harga jatuh semula ke bawah, Okey. Jadi next apa yang kita jumpa, macam biasa kita jumpa benda ni juga. Right? Daripada RSI ni, saya go back pergi sini dululah. Okay, daripada RSI ni, once kalau dia jatuh je bawah sini, kita akan tengoklah. Dia jatuh, selepas dia jatuh, dia terkeluar semula. Okay, so itulah salah satu sign dia untuk kita masuk entry. Okay, right. Based on entry, apa yang saya akan buat dekat dalam, saya akan masuk dekat atas level candle ni. Highest candle, lepas tu sepatutnya stop loss dia dekat level sini. Tetapi nampak macam dekat sangat kan, lebih kurang dalam 2%. 11 sen lah, 2%, okay. So apa saya buat, saya akan ambil dekat sini saya punya stop loss, okay. So roughly lebih kurang dalam 3% lah, 29 sen, okay.
Saya punya stop loss. Lepas tu kita akan tengoklah sama ada dia naik ataupun tak. Okay. Right, sini stop loss, sini entry kita. Right, jom kita tengok jadi ataupun tak. Okay. Okay, boleh kata entry kita dah kena. Okay. So entry dah kena, tapi kita nak tengok sama ada dia naik ataupun tak. Okay. Lepas tu kita tengoklah macam mana dia jadi ataupun tak. Right, dalam kes ni boleh kata market memang flat gila lah. Tapi kita akan tengok, selalunya sign untuk benda ni kita akan tunggu dia naik ke atas lah. Kalau dia naik ke atas boleh kata kita boleh hold lah. Okay. Tapi once kalau dia jatuh lebih kurang level macam ni, dia nampak dia jatuh dia flat kan. So kita punya possibility untuk kena stop loss tu agak tinggi sebenarnya. Okay. Jadi kita akan tengoklah sama ada jadi ataupun tak. Right, boleh kata stop loss dah terkena. So stop loss dah terkena, tapi kita jumpa lagi ada satu sign dekat dalam ni yang daripada RSI 30. So 30 dengan level 70 je kita akan guna. Right. Okay, kalau saya pergi balik dekat level sini, saya nak tunjuk dekat korang lah macam mana benda ni yang kita nak buat. Okay. So kita akan start semula, lepas tu kita akan tengok. Right, dia jatuh tapi dia terkeluar semula. Once kalau dia jatuh, lepas tu dia keluar semula, kita akan ambil candle yang masa terkeluar tu sebagai kita punya entry. Okay. Lepas tu kita akan cuba lagi lah level sini. Lepas tu stop loss kita akan ambil dekat level bawah ni. Right, jom kita tengok test jadi ataupun tak. Okay, boleh kata entry dah terkena, lepas tu harga memang naik lah. Kita tengoklah macam mana dia jadi ataupun tak. Okay, nampak market dia jatuh semula lah. Okay. Tapi selepas dia jatuh, dia makan stop loss tu, okay, baru dia naik semula dekat atas. Okay. Ini yang kadang-kadang kita boleh kata level-level macam ni lah yang buatkan kita sakit hati lah. Okay, dalam trading. So apa yang kita perlu buat macam biasalah, korang kena follow dengan trading plan korang lah. So kalau tengok harga tu jatuh memang dalam level yang agak banyak, lepas tu korang kena stop loss. Okay, kena buang korang punya loss. Jangan sesekali hold lah. Tapi dalam kes ni boleh kata market naik lah. Tapi cuba bayangkan kalau yang tadi, kalau kita tak letak stop loss apa berlaku, harga dia terus jatuh ke bawah. Okay. Lepas dia jatuh ke bawah, so potential loss kita lebih tinggi lah. Right. Lepas tu kita tengok sama ada dia jadi ataupun tak. Okay. Dia naik semula ataupun tak. Okay, nampak? Right. Okay. Selalunya, satu lagi saya nak bagi tahu. Once kalau macam ni salah satu sign dia lah. Korang ingat je, once kalau dia masuk dalam kawasan 30, lepas tu dia keluar semula, okay. Itulah level kita untuk masuk entry. Okay. Right, saya tunjukkan based on candle. Sebenarnya, entry kita yang daripada sini tadi, kita akan masuk based on sini. Okay. Right, based on masuk dekat breakout, bentuk boleh kata bentuk dalam bentuk W. So, daripada W ni, kalau korang tengok apa yang saya buat, kita tunggu je level ni breakout. Okay. So, daripada sini, dia naik semula ke atas. Okay. Lepas tu, atas ni boleh kata confirmation dia. So, daripada confirmation dia ni, dia jatuh semula ke bawah. Okay. Jadi, kita akan masuk based on candle dekat sini. Right. Bila dia breakout je tengok dia terus naik ke atas kan, tapi dalam kes ni dia kena lah. Kalau kita letak stop loss boleh kata memang terkena lah. Okay. Right. Lepas tu kita tengok boleh kata market dah naik. Lepas dia naik dekat atas, dan korang kena jaga-jaga bila harga dia naik atas level 70. Kenapa? Sebab 70 ni adalah overbought level. Jadi bila overbought level tu berlaku je, selalunya macam biasalah kita tahu yang market mungkin dia akan buat sedikit retracement ataupun dia akan terus continue down. Okay. So selalu kita akan cuba tangkap daripada sini je lah. So senang cerita based on RSI W dengan M ni kita hanya tangkap buy dekat bawah especially untuk saham. Tapi once kalau dia terkeluar daripada kawasan 70 ni, so bila dia jatuh semula, okay, itu kita kena get ready untuk clear kita punya position. Okay, maksudnya kita kena sell lah. Sebab apa? Sebab kita takut nanti kalau kita hold je, kita punya position yang daripada profit nanti become loss. Okay. So itu yang korang kena buat lah yang pertama. Lepas tu kita test lagi lah tengok based on Spomax apa yang berlaku market. Nampak market terus naik tau dekat atas. So maksud dia kita dapat tangkap daripada permulaan dia tu. Okay. Kita dapat tangkap permulaan tapi masalah dia dengan stop loss tu lah. Okay. So stop loss tu nampak dia apa yang berlaku dekat stop loss. Dia kena dulu baru dia masuk semula. Okay. Dalam kes ni selalunya kita akan advise klien untuk cuba je masuk. Okay. Korang kena cuba semula. Kenapa? Sebab kalau terkena ya dia jatuh dekat sini, korang boleh masuk semula dekat level ni. Based on breakout daripada candle yang asal. Once kalau dia pergi, dia akan pergilah. Nampak? Inilah salah satu potential dia. Nampak? Dia terus naik je dekat atas. Okay? Dia sentiasa naik lah orang kata. So bila dia sentiasa naik, macam biasalah. Itu yang korang kena get ready lah. Tapi kena get ready once kalau dia jatuh ke atas. Tapi dalam kes ni pun, kalau kita tengok, dia naik, dia terus naik tau. Daripada berapa ni? RM7 naik ke? Mungkin sampai RM10 lah. Itu yang saya bagi tahu. Kalau korang hold je, okay, korang tak clear korang punya position, so apa berlaku? Nanti tengoklah potential profit korang yang daripada bawah ni, daripada berapa? RM7 ni
tiba-tiba jatuh sampai RM8 pula. Okay? Padahal korang dah dapat lebih kurang dalam RM10. Boleh kata dalam RM3 jugalah potential profit. Okay? Right. Satu lagi, selalunya kita akan tunggu daripada ni lah, daripada atas, lepas tu dia jatuh ke bawah. Bila dia jatuh ke bawah sini, lepas tu kita akan cuba masuk lah dekat level-level sini. Macam ni, case dia sama juga. Apa yang kita perlu buat, saya tunjukkan dulu. Apa yang kita perlu buat, macam biasa, kita akan tunggu dahulu, tengok based on RSI tu. So, daripada RSI, kita akan tunggu dia hook up dahulu. Selepas dia hook up, okay, dia keluar daripada kawasan 30. Right, macam ni. Dia keluar daripada 30, lepas tu dia flat. Pastikan dia jatuh dahulu, okay. Lepas dia jatuh dekat level ni, okay, then korang masuk based on breakout dekat atas tu, okay. Kita akan tunggu tengok macam mana. Okay, dah. Boleh kata ini pun sama juga cerita dia. Kita boleh kata terlepas lah. Paling elok sebenarnya kalau kita nak masuk, okay, korang kena tunggu yang movement dia lebih kurang macam ni. Bila dia jatuh semula ke bawah sini, lepas tu dia naik semula ke atas, okay. So, kita akan masuk based on breakout dekat level sini lah. Okay. Lepas masuk breakout dekat level sini, apa yang kita perlu buat lepas tu? Kita akan get ready masuk dekat candle yang masa dia terkeluar dekat level ni. Okay? Dalam case ni boleh kata dia keluar, tapi based on RSI tadi, dia tak jatuh pun. Dia flat, lepas tu dia naik semula. So boleh kata case yang macam tadi tu berlaku semula lah. Okay? Right. Lepas tu kita cuba tengok lah macam mana nak masuk benda ni. Okay? Saya keluarkan daripada satu-satu lah. Okay? Kita dah jumpa benda ni. Right. Selepas kita dah jumpa benda ni, kita akan mark dekat sini pula. Instead of kita mark dekat yang level asal, kita akan ambil dekat level sini je. Okay? Right. Kita akan ambil level sini. Lepas tu kita tunggu dulu harga dia dekat RSI ni naik ke atas. Okay? Kalau dia naik ke atas, maksud dia kita akan get ready untuk masuk buy lah. Okay? Dalam case ni dia tak break lagi. Okay? Dia flat. Okay? Dia flat lagi. Right. So kita boleh ni lah. Sebenarnya untuk harga yang macam ni kita boleh consider untuk cancel dulu kita punya entry. Okay, dia dah breakout tapi takkan kita nak masuk dekat level yang asal. Macam yang saya bagi tahu tadi, sepatutnya once kalau dia terkeluar daripada kawasan ni, dia breakout dia, lepas tu kita akan masuk entry dekat previous candle tu. Tapi dalam case ni nampak dia breakout daripada sini. Kalau korang nak cuba buy dekat sini sebenarnya boleh, tapi kena faham yang stop loss dia boleh kata agak besar jugalah. Okay, besar, taklah besar sangat. Okay, kalau kita tengok percentage nak tengok dari segi percentage dulu. Roughly dalam 3% lah. Okey lah, still okey lagi. Kalau kita nak masuk, still okey dalam 3%, lepas tu kita akan tengok lah macam mana. Right, disebabkan yang tadi tu, masa kita nak masuk, lepas tu dia jatuh sedikit kan. Dia kena tepat-tepat, lepas tu baru dia jatuh. Baru dia naik terus ke atas. So apa yang kita perlu buat, mungkin daripada tadi tu, kalau kita ambil betul-betul dekat lowest candle, apa kata kita rendahkan sedikit. So maksudnya dekat 8.87 lah instead of 8.88. Okay? Right, kita tengoklah sama ada dia pergi atau tak. Kita akan masuk based on candle sini. Itu yang selalu orang tanya. Bila dia nampak je candle sebatang keluar macam ni, berapa persen naik? 2.68%. Selalunya dia akan tanya, boleh masuk lagi tak? Okay? Right, so kalau kita nak bagi tahu boleh masuk sebenarnya boleh. Kita cubalah masuk based on breakout yang asal dekat sini. Right, kita tengok sama dia jadi ataupun tak. Dalam case ni boleh kata dia jatuh tau. Flat flat. Okay, memang kena. Right? Okay, ada apa-apa soalan tak bahagian ni? Cuba tengok dulu. Teknik RSI sini sesuai kalau guna time frame besar seperti daily. Okey, sebenarnya untuk daily tu dia tak berapa, saya tak kata yang dia berapa sesuai lah. Okay, kenapa? Sebab makin besar time frame kita guna, makin besar lah kita punya potential loss tu. Okay, so better kalau macam contoh ada certain stocks yang kita cuba masuk tu, pastikan korang kena tengok dari segi dia punya volume dahulu. Okay, so daripada volume dia, lepas tu yang kedua korang kena tengok dia punya volatility. Lepas tu macam biasalah volatility tu kita akan tengok sekali dengan dia punya liquidity lah. Maksud dia kalau kita dapat masuk, senang nak keluar dengan cepat lah. Okay, macam tu je kita nak buat. Right, masuk dengan cepat, lepas tu dapat keluar dengan cepat. Kita takut nanti kalau kita masuk dekat volume yang kurang, masalah dia berlaku macam contoh volume yang kurang dekat XOX lah. Okay, kalau ikut harmonik sebenarnya memang kita nampak ada entry yang cantik dekat 10% tu. Tapi masalah dia flat. Lepas tu Tuan Zafri ada bagi tahu hari tu, okay, dia ada cakap yang based on apa? Based on previous punya data daripada ni, previous punya data daripada apa yang dia tengok untuk XOX tu, dia flat lebih kurang dalam tempoh 4 bulan tau.
4 bulan ke 4 tahun. 4 tahun baru dia pergi. Okay? So kena tengok juga dari segi liquidity lah. So dalam case ni kita kena masukkan volume dekat dalam jugalah. So macam ni kalau kita tengok high dengan low dia ni okey lah, nampak menarik sebenarnya. Okay? So boleh kata movement dalam sehari ni je kita ada chances lah untuk masuk. Okay? So daripada satu candle kita tengok lah. Contoh untuk satu candle macam ni, hari ni saja kita nampak yang movement dia naik sampai 4.75%. Okay? Macam ni pun kita nampak memang volatile lah. Highest dengan lowest dia ni kalau korang tengok dekat dalam, roughly dekat 18%. Besok dia naik semula, okay? Dalam 22%. So okey lah. Bagi saya ni tak ada masalah kalau korang nak guna daily. Tapi macam biasa, kalau korang gunakan daily, okay, apa masalah dia yang berlaku? Okay? Kalau macam contoh, kalau kita test daripada daily, boleh kata setup kita daripada atas ni tak jumpa lagi daripada bawah tau. Jadi boleh kata agak lama lah kalau kita nak menunggu. Mungkin masa dekat sini, kalau kita tengok macam contoh, saya bagi contoh untuk Supermax lah. Kenapa? Sebab dia boleh kata agak volatile, okay? Jadi mana-mana saham yang kita nampak volatile je, lepas itulah yang kita akan bagi tahu dekat korang. So kita akan bagi tahu untuk ni lah, untuk get ready lah, orang kata yang ni memang okey sebenarnya untuk kita masuk, okay? Apa kriteria counter yang sesuai untuk guna RSI ni? Okey, kriteria dia macam saya bagi tahu tadi. Kena tengok daripada volume juga, okay? Volume traded daripada saham tu. Okay? Minggu lepas guna time frame 1 hour untuk tengok RSI, okay? Tapi kenapa hari ni guna time frame 15 minit? Okey, sebenarnya kita buat study, okay? Macam biasa, sebelum saya nak mengajar, saya akan tunjukkan, saya akan buat testing dahulu. Selepas saya buat testing certain benda tu, then barulah saya bagi tahu dekat korang sama ada dia punya kesesuaian tu masuk based on apa. So, based on apa yang saya ajar untuk RSI kali ni, okay? Ini yang ketiga punya level, level yang ketiga, kelas yang ketiga lah untuk RSI. So boleh kata benda ni based on M dengan W. So M dengan W apa yang kita jumpa dekat dalam tu, kita nampak dia punya kesesuaian tu lebih kepada 15 minit compare dengan time frame yang lain. Kalau siapa nak gunakan daily boleh, tak ada masalah. Mungkin dia ni adalah long term player. So kalau dia long term player tak ada masalah, lepas tu dia bolehlah gunakan daily ataupun nak gunakan weekly pun boleh, tak ada masalah. Okay? Sebab apa? Sebab ini kita nampak memang volatile, tapi kena faham bila volatile gila, potential kita untuk dapat profit dengan lebih cepat dengan profit dengan lebih lambat tu agak laju compare dengan kalau kita gunakan 15 minit. Okey, saya faham kenapa, sebab 15 minit ni sebenarnya dia akan kadang-kadang dia jatuh dekat oversold level. Macam contoh yang saya tunjukkan dekat dalam ni, dia jatuh dekat oversold level, okey, 15 minit, padahal okey, dia just buat salah satu daripada apa dah kita panggil benda tu sebagai profit taking lah, okey, correction, profit taking. Inilah sebagai contoh dia. Dia jatuh dekat bawah. Lepas dia jatuh dekat bawah, dia naik semula. Lepas dia naik semula, kita get ready lah. Macam contoh yang saya nak masuk buy dekat dalam tadi tu. Tapi dia jatuh semula. Okay? Kau nampak? Bila dia jatuh macam ni, dia naik sikit dia jadi new lower high je. Okay? Daripada lower low, lepas tu lower high, lepas tu baru dia jatuh semula ke bawah. Okay? Nampak? Dia continue down dekat sini. Padahal ini lebih lower daripada compare dengan sini. Okay? So insyaAllah minggu depan saya akan tunjukkan lagi based on ada satu benda lagi. Okay? So hari ni kita just fokus dekat benda ni je. So korang balik nanti korang cubalah test. Kalau macam saya nampak kesesuaian dia lebih kepada 15 minit. So bila saya nampak 15 minit, maksud dia entry kita nak mengejar. Okay, kalau korang perasan daripada yang minggu pertama saya bagi tahu hari tu, minggu pertama saya gunakan 30 minit. Kenapa? Sebab saya nak tunggu breakout level, dia keluar daripada kawasan 30 ataupun keluar daripada kawasan 70. Tapi masalah dia untuk yang saya testing untuk W ni pula, selepas saya buat testing banyak lah, okay? Saya buat tu, buat ni, saya tak nampak dekat 30 minit, okay? So itu yang bila saya test dekat 15 minit, then barulah saya nampak dan saya tunjukkan dekat korang, okay? Tak juga, sebenarnya boleh je guna untuk yang longer term, tapi saya tak jumpa. Lepas tu potential loss lebih besar compare dengan yang 15 minit. Okay? So, depends. Kalau korang jenis yang laju, macam biasalah, korang boleh test dekat 15 minit. Boleh kata korang ni scalping lah, scalper. Tapi kalau korang nak yang long term, okay, saya tunjuk sikit lah macam mana contoh dia untuk W kalau 30 minit. Saya ada testing, tapi bila saya buat testing, boleh kata dia agak lama untuk dia pecah naik atas ke bawah. Korang nampak tak? Harga dia mungkin dekat sini kita dapat tangkap, okay? Ada W punya pattern dekat dalam ni, okay? So dia breakout daripada previous candle atas ni, okay? Bila dia breakout dia naik lah, memang betul dia naik, okay? Right. Tapi bila dia masuk je dalam kawasan macam ni, nampak dia flat agak lama. So flat agak lama,
Jadi dekat saham ni korang nak masuk buy, korang tak nak masuk sell. Jadi saya jumpa macam ni, itu yang saya masukkan dekat 15 minit. Okey, nampak? Boleh kata dia agak lama ni. Sekarang ni boleh kata dia tengah sekarang ni dia tengah recover semula lah, dia keluar daripada kawasan ni. So ini sebagai satu contoh dia lah yang saya nak tunjukkan tadi. Okay, so kita tunggu breakout dekat sini. Okay, bila dia keluar je, macam ni lah contoh dia, kita keluar, kita nak buy dekat level sini, tapi dia flat. Pas dia flat, dia makan pula stop loss kita. Okay, tapi saya gunakan 15 minit lah. Kenapa 15 minit? Sebab boleh kata saya tengok kriteria untuk jenis saham tu juga. Okay, so kalau saham tu banyak volume macam biasalah, untuk AT pun korang boleh gunakan benda ni. Okay, ada contoh dia, nanti saya tunjukkan ke dalam. Okay, baik, ada apa-apa soalan lagi tak? Tak ada Kalau tak ada, kita boleh continue lah. Saya nak tunjukkan dulu sebab based on testing saya buat ni dah 2 kali terkena stop loss. Kita nak cari yang view betul-betul jadilah. Lepas tu korang boleh test lah nanti tengok macam mana. Right, kita akan tunggu especially untuk saham, korang kena tunggu dekat bawah punya level lah. Okay, ni korang nampak dia ada gap down kat dalam gap down ke ni ada apa, split share ke apa. Right, nampak? Okay, first kali dia dah terkeluar. Okay, bila dia terkeluar, okay, tapi kadang-kadang dia terlepas lah. Bila kita terlepas entry tu, apa kita buat? Kita kena menunggu dahulu. Okay, right, macam ni adalah salah satu contoh yang cantik. Okay, yang mana kalau kita tengok based on RSI ni, dia dekat level sini. Okay, so kita nak menunggu dia macam yang saya bagi tahu tadi, bentuk M lah ataupun W. So boleh kata bentuk W dia start daripada sini lah. Okay, W. Right, lepas tu kita nak tunggu dia breakout dekat level ni. Okay, ini dia kena breakout betul-betul dekat oversold level. Pas dia breakout dekat oversold level, memang cantik lah. Okay, right, jom kita tengok sama ada jadi ataupun tak lah. So kita akan buat testing je lah sampai saya jumpa benda ni. Lepas tu saya akan tunjukkan contoh-contoh yang lain yang saya dah jumpa. Okay, right, jom kita tengok jadi ke tak. Okay, nampak? Dah nampak. Kita nampak je dia breakout dekat dalam level ni je. Okay, so apa yang kita buat? Macam biasa, kita punya entry sebenarnya kita akan bersandarkan daripada previous ni. Okay, tetapi untuk stop loss pula kita boleh ambil dekat previous low. Okay, so daripada previous low kita ambil ni, kita akan tengoklah sama ada. Okay, satu lagi saya nak bagi tahu, kalau korang jenis yang jaga money management, yang kalau kena loss sikit je, kalau korang masuk banyak bila korang nampak je dekat level sini, okay, kalau korang boleh terima dekat sini, korang masuk. Tapi kalau korang ni risk taker, korang boleh ambil dekat previous low dekat sini. Okey, tak apa. Kita letak dua contoh dekat dalam. Dua jenis trader ni, dia masuk buy dekat breakout sini tadi. Sebab apa? Sebab sini dah breakout dekat dalam ni. So, lepas dia breakout, jomlah kita tengok macam mana. Siapa yang terkena stop loss dahulu. Okey? Sekejap, saya kejitkan dulu. Right, jom kita tengok. Dia jadi ataupun tak. Boleh kata dia flat lah dalam kawasan ni. Okay, lepas tu dia makan juga stop loss. Okay, dia makan stop loss. Lepas tu kita jumpa lagi lah, ada satu level dekat dalam ni. So kita boleh cubalah masuk lagi dekat level ni. Once kalau dia breakout dekat atas, bawah 30, dia naik semula dekat level atas ni. Dia breakout daripada sini. Okay, nampak? Lepas tu dia boleh kata continue lah naik atas. Geram juga dekat Supermax ni. Saya buat testing tadi, jumpa. Lepas tu tiba-tiba tak jumpa pula. Okay, nampak? Satu kali kita dapat tangkap je. So itulah waktu dia untuk kita tangkap swing tu. Okay, itu je lah contoh dia. Right, jom kita test lagi. Okay, ada apa-apa soalan tak? Especially untuk saham. Sebelum saya masuk dekat potential yang lain pula. Okay, jom kita test untuk bintai pula. Right, untuk bintai ni macam biasa, boleh kata dia punya movement sekarang ni, dia boleh kata stocks yang agak menarik yang sekarang ni orang asyik duk tanya je sama ada dia punya bintai ni boleh pergi ke tak. Lepas tu Kenja pun ramai juga yang tanya, tapi tak apa, saya just tunjukkan especially untuk klien-klien saya lah apa yang diorang selalu masuk dekat dalam ni. Okay, jom kita test lagi, tengoklah. Mungkin tadi contoh tak berapa clear. Saya tunjukkan contoh yang ni pula lah. Okay, right. Okay, macam yang saya bagi tahu tadi, ada bentuk W dekat dalam tu. So first kali apa yang korang kena buat, korang tunggu daripada level sini dulu. Okay, right. Daripada level 30 tadi, dia boleh kata dia asal jatuh 30 je, boleh kata memang okey lah. Itu kita akan get ready. Okay, lepas kita jumpa level macam ni, kita tak akan masuk dahulu. Okay, kita tengok RSI ni. Lepas tu apa yang kita buat next, kita tunggu dia jatuh dulu. Okay, lepas dia jatuh macam ni contoh dia, dan barulah kita boleh cuba masuk dekat dalam. Okay, right. Lepas kita nak masuk dekat dalam, apa yang kita buat pula? Untuk stop loss tu apa yang kita kena letak? Okay, so macam biasa saya akan ambil daripada previous low, tapi yang ni low sangat ni kalau nak ambil. Okay, right. Kita cuba kejar daripada sini lah stop loss tu. Ini macam dekat sangat pula, 695,705. Okay,
Right, kita ambil dekat level sini ya. Kita akan tengok sama ada dia jadi ataupun tak. Lepas tu kita test dia tengok sama ada dia naik ataupun tak. Okey, boleh kata entry kita tadi sebenarnya dekat level sini. Asal dia breakout dekat level atas itulah entry kita, okey. Lepas tu kita akan test lah tengok macam mana dia jadi ataupun tak, okey. Kalau dia pergi dia akan terus pergi je lah. So chances dia kata chances dia okey jugalah. Kalau kenalah, okey. Kita akan tengoklah. Right, next level tengok apa yang berlaku. Dia flat so itu yang kadang-kadang kita tak tahu kita boleh tunggu lama ataupun tak. So kalau kita ambil stop loss dekat level sini tadi, boleh kata memang tak kena lagi lah stop loss tu, okey. Right. Okey. Satu lagi saya nak bagi tahu sini. Right. Daripada level sini, macam contoh, dia jatuh, dia hampir nak kena dekat entry level kita kan. Lepas tu selalunya orang akan bertanya dekat kita lah. Kadang-kadang ada orang tanya, boleh masuk lagi tak? Okay? Selepas dia keluar sebatang candle macam tu. Okay? So selalunya kita akan tengok daripada level ni juga. Lepas dia naik ya, daripada 30 dia naik dekat atas. Lepas tu kita akan tunggu dia hook down dahulu. Okay? Dia hook down je, asal dia jatuh sikit je, itu entry point kita lah. Kita akan masuk based on breakout juga. Okay? Macam dalam case ni, kita dah nampak dia jatuh dekat dalam. Pasal apa kita buat? Okay? Kita akan menunggu untuk buy based on breakout dekat level ni, okay? Right, katakan tadi kita dah ada position, okay? So maksudnya kita dah terlambat lah, tapi stop loss tak kena-kena lagi kan? Memang tak kena lagi, okay? Daripada level ni kita ambil tadi. So apa kita buat next? Lepas tu apa? Kita akan tunggu based on breakout dekat sini. So kita akan tunggu RSI ni akan naik ke atas lah. So kita akan tengok jadi ataupun tak. Okay, dia naik tapi dia jatuh semula. Tapi entry kita dekat level ni tak kena. Right? So entry level tak kena. Okey, saya buang dulu view yang sebelum ni Okay, lepas tu kita tengoklah jadi ataupun tak. Okey, dia hook up Jadi boleh kata dia hook up. Okey. Lepas tu dia jatuh semula, okey. Okey, entry tak kena lagi lah. So okey, ini boleh kata entry kita terus terkena Right, jom kita tengok sama ada dia pergi ataupun tak. Kalau dia pergi dia akan terus pergilah, kalau tak dia akan makan je stop loss kita dekat bawah tadi, okey. Right, ni contoh dia bintai lah. Nampak? Boleh kata yang entry kita yang pertama tadi boleh kata memang flat gila, okey? Tapi entry kita yang kedua lepas kita masuk tengok apa berlaku. Okey? Boleh kata kita dapat tangkap jugalah dekat level macam ni, okey? So daripada berapa sen tadi tu kita ambil daripada 695 dia naik sampai berapa ni? 92 sen, okey? So inilah salah satu contoh dia, right? Okey, ada apa-apa soalan tak bahagian ni? Ada yang tak berapa clear? Saya fix benda ni dekat 14. Kenapa? Sebab saya banyak buat backtesting based on RSI yang tenang sikit lah orang kata, okay? In the middle. Selalunya untuk RSI ni ramai yang gunakan RSI based on 14, 7 dengan 21. Boleh kata 21 tu adalah lambat, okay? 14 tu yang memang nombor yang normal lah semua orang pakai. Lepas tu last kali nombor 7. Okay, 7 tu boleh kata agak laju. Siapa yang nak scalping sebenarnya dia boleh cuba untuk gunakan RSI 7, okay? Tapi nak scalping dekat saham susah sikit lah, okay? Kita akan tengok dari segi ni juga volume. Kalau volume banyak dekat dalam tu barulah kita akan masuk dekat dalam, okay? Kita akan gunakan RSI 7 lah macam tu, right? Okay, boleh? Dah. Okay, yang itu contoh untuk saham So sekarang ni kita cuba tengok contoh untuk yang lain pula. Okay, nampak cara ni nampaknya banyak kali kena stop loss. Ada tak cara yang kurang risky? Okay, sebenarnya bab stop loss tu itu kita kena terima, okay? Sebab bila kita masuk trading, memang kita kena set stop loss. Itu standard. Jadi based on stop loss ni apa yang kita buat sebenarnya? Kita kena tengok daripada modal kita. Kita panggil sebagai money management, okay? So kalau kita ada 10,000 katakan, okay? So daripada 10,000, okay, kita punya money management tu lebih kurang dalam risiko setiap kali kita entry lebih kurang dalam 5%, okay? Tapi kalau siapa yang risk taker dia boleh ambil sampai 10%, okay? So 10% dengan 5%. Kalau macam contoh kita ada 10,000, okay? Lepas tu kita nak losskan lebih kurang dalam RM500 je. So RM500 bagi saya tak ada masalah lah. Jangan sesekali masuk, lepas tu korang nak set lebih kurang dalam separuh daripada loss tu. Kalau korang set separuh loss, so maksudnya ability untuk korang nak recover semula, untuk masuk semula ke dalam market nanti akan jadi masalah lah, okay? Jadi kena stop loss tak ada masalah, kena lah, okay? Lepas tu kali kedua kita akan masuk semula, okay? Sebab stop loss tu macam biasa, sebab kita dah set siap-siap. Macam tadi tu saya tunjuk, baru berapa sen kan untuk stop loss dia. Tapi terpulang juga. Kalau korang masuk agak banyak,
Itu yang tak ada apa, yang kata macam tak ada ni lah, tak ada choice lah orang kata. Tapi nak tak nak kena stop loss, kena letak stop loss juga. Jangan sesekali tak letak. Kalau kita dalam trading ni, bukan kita tahu sama ada market tu akan confirm pergi. Jadi apa yang kita buat, selalunya kita akan test benda tu. Yalah, kita akan test sama ada dia jadi ataupun tak. Sebab kalau dia jadi, dia akan pergi. Kalau dia tak jadi, macam biasa, apa kita punya backup plan? So backup plan kita adalah sebagai stop loss, okay? Right, jom kita test dekat CPO pula. Alright, untuk CPO ni boleh tangkap daripada dua-dua arah. So daripada CPO ni, kita akan test dekat sini. Right, sama juga, based on testing yang saya buat ni, based on 30 minit juga. So daripada 15 minit. So daripada 15 minit saya testing ni, saya akan tunjukkan dekat korang macam mana contoh dia kalau kita nak masuk daripada dalam ni. Okay, katakan kita start daripada sini lah. So lepas kita start daripada sini, kita akan tengok. Right, okay, dalam kes ni dia dah jatuh lah. Okay, lepas dia jatuh, lepas tu kita letak stop loss, kita akan mencuba je. Okay, lepas kita cuba, kita akan tengok lah macam mana dia jadi ataupun tak. Okay, right, dalam CPO ni, okay, ini sebagai salah satu contoh dia lah. Tapi kalau kita nak kejar sebenarnya untuk CPO ni, masalah dia, okay, masalah dia yang berlaku sebab apa? Sebab CPO ni memang agak banyak gap yang berlaku. Kalau korang tengok daripada sini pun ada gap-gap yang berlaku. Lebih kurang dalam berapa tick ni. Okay, right. Jadi kalau sebelum korang masuk, sebelum korang nak overnight, okay, bila korang nak overnight je, korang kena ni lah, kena apa kita panggil, kena plan dulu. Maksud dia pastikan ada bulat dalam tangan lah. So kalau ada bulat dalam tangan, then itulah waktu dia untuk korang hold overnight. Bulat tu maksud dia kalau korang dah ada roughly lebih kurang dalam RM500 ke RM1,000 lah profit, floating profit dalam tangan. Yang mana dalam CPO ni boleh kata memang cepat gila lah. Okay, jom kita test lagi. Kita akan tengok masuk. Dia jatuh je level 30 tu, nanti baru kita akan test masuk. Okay, right, dalam kes ni boleh kata dia jatuh 29.79 right. Okay, kita test tengok sini, kita nak masuk buy dekat dalam. So kita akan test je, tengok macam mana, jadi ataupun tak. Okay, right. Okay, first kali dia jatuh daripada bawah, lepas tu dia naik ke atas. Okay, lepas tu apa yang kita buat, kita akan tunggu dia jatuh dahulu. Okay, dalam kes ni kita dah nampak bentuk lebih kurang macam ni lah, bentuk lebih kurang macam W. Kita nak cari W lah orang kata. So daripada W pattern tu, kita akan tunggu sama ada dia breakout ataupun tidak daripada previous level ni. Once kalau dia breakout dekat level ni, okay, so maksud dia kita akan masuk entry kita. Okay, so apa kita buat, kita akan tengok dia jadi ataupun tak. Alright, okay. Okay, dia dah breakout tapi dia masuk semula. Okay, kita test video lah, nampak. Okay, so sama juga cara nak masuk sebenarnya berpandukan daripada previous candle. Okay, so kita akan masuk based on dekat candle sini lah. Tapi masalah dia stop loss memang agak kecil kalau kita nak masuk dekat sini. Tapi kalau kita masuk dekat dalam ni, nampak sebenarnya stop loss kita tak kena lagi. Okay, sebab apa? Sebab kita test daripada sini. Sebab ini yang first kali kita jumpa candle tu. Lepas tu second kita akan nampak bentuk lebih kurang macam ni. Okay, dia keluar semula, kita nak tunggu dia breakout dekat atas. Okay, lepas tu barulah entry kita kena dekat level sini. So selepas entry kita kena dekat level sini, okay, so stop loss kita tak kena lagi. So apa yang kita boleh buat sebenarnya, stop loss kita boleh ubah, rendahkan sedikit lah dekat bawah level. Okay, so yang ni kan selalunya kalau dia jadi dia akan terus pergilah. Tapi kalau dia tak jadi macam biasa, selalunya dia akan makan stop loss lah. Tapi dalam futures macam biasa, stop loss tu sebenarnya korang boleh ubah. So korang boleh ubah macam mana? Okay, instead of korang punya loss tu daripada 2862, korang boleh trailing korang punya position dekat dalam. So kalau korang cuba trailing, maksud dia just naikkan daripada satu tick je. So satu tick daripada entry tu. Katakan korang buy dekat 2875, pas korang buy dekat 2875, lepas tu korang akan trailing lah position korang dekat 2876. Okay, ini salah satu cara dia lah. Tapi untuk risk taker sebenarnya dia boleh maintain lah stop loss dia dekat sini. Okay, jom kita tengok sama ada jadi ataupun tak. Right, untuk CPO, okay, nampak tak? Untuk CPO sebenarnya benda ni memang boleh dipakai lah. Okay, yang mana betul-betul dia breakout je dekat RSI ni, nampak? Bila dia breakout je, kita berpandukan dekat candle dekat yang masa dia naik dekat atas sebab kita nak tunggu dia breakout dekat dalam level ni. Lepas dia breakout, korang tengok apa berlaku. Right? Okay, boleh kata dia agak laju lah movement dia. So, movement dia boleh kata floating profit korang pada waktu ni roughly lebih kurang dalam berapa tick. Kalau kita ambil dekat lower sini lebih kurang dalam 100 tick. So 100 tick tu kalau darab 25 sama dengan 2,500. Okay, right.
Ini salah satu cara dia. Okey, satu lagi saya nak bagi tahu, kalau korang dah dapat tangkap masa awal-awal ni, sebab market tengah, boleh kata dia tengah correction dekat dalam ni lah. Okey. Dia tengah correction, sama ada dia nak continue naik atas ataupun dia jatuh semula ke bawah. Okey. Tapi kalau korang dah dapat tangkap dekat bawah ni, apa yang korang perlu buat, korang just hold. Cubalah hold, okey. Kalau korang cuba hold, kadang-kadang potential profit dia tu korang boleh pergi dengan lebih jauh tau. Jadi kita tengok dalam ni, katakan satu kali swing je korang dapat sekali swing, okey, nampak? Based on daripada RSI bentuk macam W ni, okey. So daripada W untuk buy, M tu adalah untuk sell. So nampak sekali swing je korang dapat berapa banyak dekat dalam ni. So potential untuk korang dapat roughly lebih kurang dalam 200 tick pun boleh kata ada chance juga lah. Lebih kurang 200 tick. Dalam CPO sebenarnya 200 tick tu harga dia lebih kurang dalam RM5,000, okey. So modal roughly dalam RM4,500 dapat RM5,000 So more than 100% lah. Right. Itu contoh dia. Apa-apa benda kita buat pun, macam contoh saya bagi dekat 15 minit ni, selalunya kita akan tengok daripada dia punya movement juga. Okay, macam dalam case ni boleh kata dia tengah uptrend. Tapi masa dia uptrend, dia jatuh dekat dalam ni. Lepas dia jatuh, boleh kata ini under correction. Dan correction tu, boleh kata memang cantik. Betul-betul jatuh dekat bawah level ni. So kita dapat tangkap dekat correction. Lepas kita dapat tangkap dekat correction ni, kata memang kita bernasib baik lah kalau dapat 200 tick dalam tangan. Tapi saya berani jamin tak ramai yang berani hold overnight. Selalunya dia dapat lebih kurang dalam 40-50 tick, lepas tu dia akan keluar. Okay? Itu masalah dengan CPO trader lah. Tapi bila dia loss, dia akan hold lama. Itu masalah dia juga. Right? Sebenarnya benda ni boleh je kalau korang nak cuba combine dengan harmonic trading. Sebab apa? Sebab harmonic trading, yalah macam biasa harmonic trading kita akan tangkap dekat support juga kan. Tapi dalam case ni, saya tak jumpa pun entry. Ada tak? Based on harmonic. Mungkin 379 dekat dengan 2.24 lah. So 2.24 boleh kata tak kena lah. Okay? So instead of korang masuk based on harmonic ni, harmonic dia tunjukkan dekat bawah lagi. Okay? Entry dekat bawah. Tetapi based on RSI ni, dia tunjukkan confirmation untuk korang. Macam mana nak kejar benda tu. Ya. Apa yang berlaku dekat saya punya klien juga macam hari tu saya ada buat 2 drawing CPO dengan Soya. Lepas tu saya bagi dekat klien saya. Diorang menunggu level tu kena. Tapi 9 point lagi nak kena baru market jatuh dekat bawah. Padahal potential profit dia kalau diorang dapat tangkap pada waktu tu boleh dapat dalam 50 tick, 60 tick macam tu lah. Okay? Harga dia dalam 1,500 lah. Tapi terlepas. So bila terlepas, apa yang diorang boleh buat? So diorang cuba kejar melalui benda ni. So inilah salah satu cara dia. Okay? So based on apa yang saya tunjuk hari tu, based on RSI 30 pun, kalau dia breakout 30 dekat sini, okay, dia keluar je daripada kawasan 30, so kita akan get ready masuk sini juga. Tapi dalam case ni apa yang saya buat, saya tunggu daripada confirmation. Okay, so confirmation dari segi apa? RSI tu dia terkeluar daripada previous high. Once kalau dia break je previous high, so maksud dia entry kita dekat level ni lah. Right? Okay, macam dalam case ni saya nak sell, sebenarnya saya agak takut sebab yang ni boleh kata market tengah retest. Masa dia tengah retest, kita dapat tangkap. Betul-betul kita nampak RSI tu betul-betul below daripada 30 lah. So below daripada 30, lepas tu dia dapat naik ke atas. Okay? Right. Katakan. Satu lagi saya nak bagi tahu dekat korang. Once kalau korang dah dapat tangkap benda ni, okay? So apa yang korang perlu buat? Korang just tekan je trailing. Okay? Tukar korang punya stop loss daripada level sini ke level sini. Ambil daripada previous higher low ke higher low. Okay? So tengok next apa yang berlaku dekat market, tengok dia makan ataupun tak. Kalau dia kena, okey, nampak market naik lagi. Dia form lagi new high, okey. Lepas dia form new high, ni based on chart 15 minit je. Memang korang tak perlu nak tapis daripada apa yang saya ajar, especially untuk budak-budak saya lah yang masuk harmonic kali tu, okey. So benda ni simple je. Korang just gunakan 15 minit candle, lepas tu kita akan tengok, kita akan ambil stop loss tu based on previous higher low. Once kita nampak higher low, kita akan tukar. Tapi kalau saya dah ada 200 point dalam tangan, selalunya saya akan hold je lah. Kita akan tengok sama ada dia break dekat new high ataupun tak. Ni orang kata kurang dalam satu potential swing lah. Okay? Ni on the way nak kena kita punya trailing. Okay? On the way nak kena tapi tak nak kena-kena. Okay? Right, nampak? Lepas tu dia flat lah. So kalau flat macam ni kadang-kadang nampak dia naik lagi. Okay? So next apa yang korang perlu buat, korang just trailing je position dekat level ni. Okay? So maksud dia trailing tu kita akan secure kita punya profit lah dekat dalam. Okay? So kita secure, korang tengok daripada 2875 sampai 3117. So dah ada berapa banyak.
So key point dia untuk RSI ni, kita nak tangkap atas dengan bawah je. Kalau kita dapat tangkap dekat bawah ni, breakout je, so selalunya kita akan hold je position tu, okay? Tapi kadang-kadang macam dulu, apa yang saya buat, saya pernah je dapat lebih kurang dalam 200 tick dalam tangan. So 200 point dalam tangan, orang kata lebih kurang dalam RM5,000. Satu lot je hold, okay? Tapi apa yang berlaku, saya maintainkan trailing saya yang asal, 1 point tadi. Lepas saya maintain trailing dekat 1 point yang saya bagi tahu, market betul-betul jatuh tau. Kalau market jatuh, saya tak dapat apa-apa profit langsung dalam tangan. Okay? So masalah juga. Jangan sesekali biarkan profit korang tu become loss lah. Okay? So ini salah satu contoh dia untuk CPO. So CPO macam biasa, selagi dia risk dia tu kecil, selagi tu kita boleh mencuba lah. Okay? Kita tengok lah sampai terkena trailing kita dekat dalam ya. Right, kalau macam dalam kes ni kita jumpa lagi. So maksud dia benda ni memang trend following. Okay, katakan korang dah bosan lah nak hold position kan. Lepas tu, okay tak apalah aku letak aku punya trailing kat level ni. Okay, lepas tu kita tengok kena ataupun tak. Tak kena-kena lagi tau. Memang tak kena. Nampak? Dia form lagi new high. Ini yang menarik sikit lah, especially untuk CPO. Kenapa? Sebab dia punya movement tu, nampak? Dia bila dia pergi, dia akan pergi tau. Nanti kita akan kira lah, tengok sampai terkena trailing tu berapa banyak dia punya profit. Okey, dah kena boleh kata trailing memang dah kena. Lepas tu kita tengok berapa banyak potential profit dia. Once kalau kita masuk based on benda ni saja, okey. Okay, kalau kita masuk tadi dekat sini, kita dapat 400 tick. So 400 tick, okey, saya ambil 400 tick darab 25, lebih kurang dalam RM10,000. Okey, so kita punya holding boleh kata daripada berapa hari bulan? Daripada 2 November sampai 20 November. Boleh kata dalam 18 hari jugalah di dalam market, okey. Ini salah satu contoh dia untuk masuk buy lah yang saya bagi tahu, okey. Lepas tu next, kita dah tahu market dekat top, okey. Market dah dekat top, tapi masalah dia kita terlepas dekat level ni. So, sepatutnya level yang cantik nak sell lebih kurang dekat level ni, okey. So, kalau nak sell, macam mana pula, okey. So, tadi tu contoh untuk buy saja. Sekarang ni kita akan cari contoh untuk sell pula. So contoh untuk sell saya just tunjukkan kat dalam ni lah sebab tadi buat backtesting banyak kali tak jadi pula. Okay. Right. Bila kita nampak macam ni, dia jatuh je, dia naik semula. Okay. Lepas tu apa kita buat? Kita akan get ready untuk sell dekat level bawah ni. So kita akan get ready untuk sell dekat level bawah, kita akan tunggu tengok macam mana. Okay. Sama ada dia akan jatuh ataupun tak lah. Right. Untuk RSI kita dah jumpa, tapi entry based on candle ni, selalunya kita akan masuk daripada level sini. Masa dia nak breakout. Jadi kita akan sell dekat level ni lah. So kita akan sell dekat level bawah ni, okay. Lepas tu kita punya stop loss yang ni tak ada choice. Nak tak nak kita kena tunggu dulu satu candle appear, lepas tu barulah kita akan buat decision masuk, okay. Right. Entry kita dah kena, lepas tu kita akan tengok dekat dalam ni lah. Sama ada boleh pergi ataupun tak, okay. Right. Nampak? Boleh kata dia jadilah. Kalau dia jadi dia akan terus jatuh je. Okay, dia punya main point kita nak tangkap benda tu, kita nak swing, itu je. Kalau kita dapat tangkap swing sekali tekan je, right? Lepas tu memang dia akan jadilah. Jadi macam biasa, stop loss korang dekat atas ni boleh ubah ke bawah ikut daripada previous high. Okay, dalam kes ni kalau korang letak dekat sini, boleh kata memang dah terkena lah trailing. Okay, dah terkena trailing, nak buat macam mana kan? Tak ada choice lah. Itu je lah kita punya apa? Kita punya profit dekat dalam tu. Okay, tapi bayangkanlah kalau dapat tangkap tu, sedap jugalah orang kata. Okay, right. Okay tak? So far ada apa-apa soalan tak bahagian ni? Semua okey. Kalau semua okey, saya tunjukkan contoh lagi lah. Saya tunjukkan contoh untuk apa? Kita test untuk ni pula, untuk buy holding. Okay. So untuk buy holding sebenarnya saya ada test juga, ada satu benda. So masa buy holding ni, kita nak hold. Okay. Masa tu market lebih kurang dekat level ni lah. Okay. Jadi kita nampak yang movement dia dalam 15 minit je, kita nampak lebih kurang macam ni je. Boleh kata memang flat gila lah. Okay. Bentuk macam sikat. Lepas tu apa kita buat, kita akan tunggu. Kita akan tengok macam mana. Sama ada dia jatuh sampai level 30 ataupun tidak. Okay. So kalau dia jatuh level 30, kita akan get ready. Okay. Lebih kurang macam currency lah. Dia lebih kurang sama macam currency. Tapi dia Malaysian punya produk. Memang daripada Bursa Malaysia. Okay. Right. Dalam kes ni dia tak jatuh lagi. Kita tunggu dia jatuh. Okay. Nampak? Dekat level ni je. Okay, macam ni nampak macam touchy pula kan. Okay, tak apalah. Saya just tunjukkan je contoh je. Macam contoh once kalau dia jatuh bawah 30 tu, kita kena get ready je. Okay. So selepas kita get ready, korang tengok dekat dalam ni. Okay, dah jatuh bawah 30.
Next candle kita akan tengok macam mana. Dia naik semula kan. Okay, tapi dalam case ni dia terus naik ke atas. Cuma harga dia tak break daripada previous lower high ni. Okay, ini lower high, lower low. Okay, kita nak tunggu candle ni break lah ke atas. Tapi dia tak break. Okay, korang sebenarnya boleh cuba untuk masuk dekat dalam ni. Okay, korang test masuk dekat dalam ni. Tapi based on stop loss pula, macam mana korang nak ambil? Okay, macam yang saya bagi tahu nak ambil dekat level sini. Okay, tapi kalau kita ambil daripada candle dekat sini, dekat sangat ni, potensi untuk terkena kita punya, untuk kita ni lah, untuk kita punya stop loss tu agak tinggi lah. Okay, setengah sen. So apa yang korang perlu buat, korang tengok semula daripada certain level ni, okay? So depends pada modal korang. Kalau korang sanggup loss lebih kurang dalam 25 sen, okay, korang hold. Ambil lah 25 sen, okay? Ada setengah orang tu yang saya tahu dia sanggup lagi nak hold sampai sini. 23 sen, okay? 5 sen lah. Tapi better korang kena kira semula daripada modal korang, okay? So modal korang kena main daripada money management. Lepas tu korang test lah tengok macam mana. Jadi kan? Lepas dia jadi, dia akan naik ke atas lah, okay? Dalam case ni dia tak pergi. Dia flat. Boleh kata dia memang flat lah. Yang ni kalau selalu jumpa macam ni, jenis saham macam ni saya selalu akan tinggalkan je. Tapi itulah bila kita clear tak sabar, kita clear je tengok tiba-tiba baru je jadi pula. Itu yang kadang-kadang menyakitkan hati juga. Okay? Ini yang latest lah. Okay? Nampak? Daripada harga yang langsung tak gerak ya, tapi tiba-tiba dia naik juga. So adalah sedikit kita punya profit dalam tangan. So based on risk to reward ratio pun, kita boleh kata yang kita punya profit dengan loss tu memang ni lah, still balance lah. Kenapa? Sebab kita punya loss lebih kurang 2.5 sen. Tetapi kalau kita hold, kalau tengok apa yang berlaku. Kita dapat tangkap sampai potential profit kita lebih kurang dalam 7.5 sen. Still okay. Loss 2.5 sen, profit 7.5 sen. Okay, so still okay. Bagi saya tak ada masalah. Jangan sekali korang punya profit 2.5 sen, tapi loss korang 7.5 sen. Yang itu boleh kata benda dah salah dah tu. Okay? Benda dah salah. Right? So apa yang korang kena buat sebenarnya benda ni, korang kena jaga daripada ni juga. Risk to reward ratio. Yang pertama, lepas tu yang kedua, kena tengok dari segi ni. Dari segi money management juga. Okay? Right? Okay tak? Bahagian ni ada apa-apa soalan tak? Kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah. Okey, betul. Memang betul lah. Itulah produk yang kita masuk trading. Sebenarnya saya dual license lah. Saya buat futures dengan equity sekali. So maksud dia dua-dua. Untuk klien saya pun saya guide juga untuk equity dengan futures juga. Okey. So seperti biasalah, kita ada sesi sebenarnya. Tiap-tiap hari kita ada sesi. So sesi kita yang pertama tu untuk futures punya view, saya akan buat pada pukul 12.30 tengah hari. Lepas tu untuk sesi saham pula, Tuan Zafri akan buat pada pukul 11 malam ya. Macam tu. Right. Okey tak? Nak test lagi tak yang lain? Macam dry subject ni. Dia tak macam minggu lepas. Minggu lepas memang semua inilah orang kata ramai gila yang yang agak excited sedikit lah. Okay, mungkin korang nampak daripada testing saya tunjuk tadi tu banyak terkena stop loss kan. Okay, so stop loss tu normal. Okay, kalau kena stop loss macam biasa, jangan korang give up. Tapi kalau korang masuk trading, korang tak letak stop loss, lagilah bahaya. So at least kalau terkena stop loss macam ni, lepas tu korang boleh ada ability untuk masuk semula. Maksudnya untuk korang, bukan revenge kat market lah, tapi korang nak dapatkan semula modal korang. Macam tu lah contoh dia. Okay, soya Syaril. Okay, soya, jom kita tengok soya pula. Okay, saya tunjuk contoh untuk soya Disember lah. Sebab kalau soya ZL1 saya tak boleh tunjuk sebenarnya based on testing yang kita nak buat ni. Okay, so key point dia macam biasa juga. Korang tengok je. Kalau jumpa je daripada new high macam ni. Okay, so kita akan cuba masuk sini lah. Tapi kita tunggu dulu. Kita tengok sama ada jadi ataupun tak. So kita akan tunggu dia naik new high. Okay, so selepas dia naik new high dekat level ni, so kita akan test lah masuk dekat dalam. Okay, right, jom kita tengok. Kita test dulu sama ada dia jadi ataupun tak. Right. Okay, dia dah naik atas Okay, lepas dia naik atas level ni, maksudnya kita akan get ready untuk dia jatuh ke bawah. Okay, tapi kita nak tunggu dulu. New high, dia punya high, first high, lepas tu ada new high lagi elok. Okay, maksud kita akan tengok lah macam mana. Dia jatuh ataupun tak. Okay, dalam case ni dia terus jatuh. Tapi kita boleh kejar lah sebenarnya. Yang penting main point dia, atas daripada 70, kita boleh get ready untuk masuk.
ataupun bawah daripada 30, kita akan get ready untuk masuk juga. Okay. Right. Okay. Terlepas juga bahagian ni. Laju sangat pula soyanya. Lepas tu kita cuba test lah. Kita akan cuba masuk dekat level sini lah. Okay. So kita akan masuk dekat level sini. Kita akan berpandukan daripada RSI sini. Kita akan tunggu daripada ni lah. Daripada apa nama dia? Candle ni. Lepas tu kita akan masuk sell dekat sini. Lepas tu stop loss kita dekat atas level ni. Okay. So roughly lebih kurang dalam 13 point lah. Kita punya loss. Okay. Lepas tu kita tengok jadi ataupun tak. Okay. Okay. Entry pun tak kena lagi. Entry tak kena. Okay. Dia dah terkena. Kalau ikut kena stop loss. Tapi entry tak kena lagi. So stop loss of course tak kena lah. Okay. Okay. Lepas tu dia masuk semula ke dalam kawasan. Okay. So kalau dia masuk semula dalam kawasan, boleh cancel lah order kita tu. Okay. Lepas kita cancel order tu, kita akan tunggu pula next level. Apa yang berlaku, dia jatuh dekat level ni, lepas tu dia naik semula. So kita akan tunggu dia jatuh, dia akan jadi bentuk M. Untuk yang di atas ni pula, kita akan cari bentuk M lah. Ya, untuk soya pun saya akan pakai untuk 15 minit juga. So kita akan get ready untuk sell dekat level sini lah. Right? Lepas tu, based on candle, kita akan gunakan candle ke atas ni. Okay? So daripada bawah sini dan stop loss kita dekat atas ni. Kita akan cubalah tengok macam mana dia jadi ataupun tak. Okay? Okay. Entry pun tak kena lagi entry tak kena, lepas tu dia form new high pula. Okay. So untuk soya ni, tahu kenapa dia naik gila-gila. So soalnya RSI ni dia boleh pergi sampai level 90 juga. Tapi tak apa, order ni boleh cancel. So kali ketiga order tak kena. So stop loss tak kena lagi. Pastikan dia jatuh bawah dulu. Okay. Macam dalam case ni dia dah jatuh, then kita akan cubalah. Okay. Dalam case ni kita nampak dia jatuh sini. Okay. Lepas tu apa yang kita buat, entry kita pun base daripada candle sini. Lepas tu stop loss kita akan ambil daripada high tu. So dalam case ni, high dekat sini lah. Lepas tu apa kita buat, kita akan test tengok macam mana jadi ataupun tak. Yang ni boleh kata entry kena. Entry tak kena lagi. Dia break dekat bawah tapi dia masuk semula. So kita akan sell dekat level ni lah. Kita akan tengok lah jadi ataupun tak. Right. Okay. Selalunya, once kalau dia terkeluar daripada kawasan ni je, dia form new high. Okay. Selalu kita akan cancel dululah. Okay. Right, lepas tu kita akan test lagi. Kenapa soya tak kena-kena? CPO sekali je tunjuk dia jadi. Right, kita akan tengok sini lah. Ni pun kita boleh cuba buy lah. Okay. Dalam case ni kita cuba buy. Dia naik di atas sini. Yang pertama. Lepas tu yang kedua dia break dekat level ni. Selalunya saya kalau dah jumpa macam ni, saya akan masuk dekat level sini. So boleh kata entry dah terkena lah. Okay. So dalam case ni kita akan tengok sama ada dia jadi ataupun tak. Lepas tu stop loss kita boleh ambil dekat sini. Okay. So depends juga. Soalnya untuk stop loss tu kita kena tengok daripada modal korang jugalah. So, tengoklah jadi ataupun tak. Dia naik, dia akan naik lah. Kalau tak naik, dia akan jatuh terus. Okay. So nampak. Ni boleh kata jadilah. Right. So boleh kata jadi. So untuk soya nampak dia daripada bawah tu je. Once kalau kita dapat tangkap level macam ni, selalunya kita akan hold dia position. Kita akan tunggulah tengok macam mana. Okay. Untuk selamat kita boleh trailing. Tapi kalau korang jenis yang ni, korang jenis yang boleh kata boleh apa, macam sanggup lah orang kata. Setakat kalau jadi apa-apa, biarlah loss. Kamikaze, okay? So, kalau kamikaze tengok apa berlaku, okay? So, baru terkena semula entry, selalunya orang akan tanya, dah kena ni? Dah kena. Right? So, macam yang saya tunjuk tadi untuk contoh CPO, selalunya, once kalau dia form new high, kita akan ubah stop loss kita ke level-level sini, Form new high lagi, okay? Lepas tu kita akan tunggu dulu. Selalunya saya akan maintain kat sini. Once kalau dia jatuh sini, okay. Saya akan get ready lah. Letak saya punya stop loss kat level ni, okay? Right. Lepas tu, dia akan jatuh, dia akan terus jatuh dekat dalam ni lah, okay. NQYM, okay, jom kita test Nasdaq pula. Saya tak pernah test untuk Nasdaq pula sebelum ni, okay. Saya test dekat Nasdaq Futures, Right. Mungkin ada satu contoh dekat dalam ni lah, 15 minit, Saya sebenarnya ada student yang masuk Nasdaq juga, okay. Right, jom kita test sini lah. Kita tengok dulu. Okay, nampak dia dah terkeluar dekat level ni. Lepas tu next level dia maintain dekat sini, right. Okay. Lepas tu apa yang kita buat, macam biasa korang akan ambil daripada sini. So sini sebagai entry korang lah. Tunggu dia breakout dahulu. Okay, selepas dia breakout barulah korang masuk. Kenapa dia hilang? Okay. Right, macam ni tadi yang contoh saya nak tunjuk tu. Okay, kita test sini. Dia jatuh je, RSI nampak. RSI dekat level sini. Pastikan RSI tu kena bawah daripada 30 lah sebelum korang nak buat decision untuk buy, okay? Okay, lepas tu dia jatuh. Lepas tu macam biasa, daripada sini je, ini entry korang, okay? Entry korang dekat level sini, lepas tu stop loss korang ambil yang paling low antara semua, okay? Lepas tu kita tengok lah, boleh kata benda ni jadilah. Lepas tu dia naik je, right? So kalau dia naik macam biasalah, stop loss korang tu, kalau korang masuk dekat level ni, korang kena
ambil daripada previous low. Kalau dia break lagi atas, then korang ambil lagi lah daripada sini, okay? Lower, higher low. Ambil daripada higher low, lepas tu kalau korang sanggup, biar je lah sini, okay? So kita tak tahu lagi Nasdaq ni boleh pergi ataupun tak. So sekarang current price dekat 12,380 lah, okay? Baik, jom kita test Nasdaq, Dow Jones pula, okay? Dow Jones sama juga, based on 15 minutes ni, okay? Kalau kita nak masuk macam biasa, korang tunggu daripada level ni je. Dia terkeluar daripada kawasan ni, okay? Nampak? Okay, ini sebagai contoh dia. Dia keluar daripada 30, dia keluar kawasan sini, okay? So apa next yang kita perlu buat? Kita akan letak kita punya entry dekat level ni, okay? So nampak, dia flat dahulu, flat. Lepas tu dia breakout dekat level sini, okay? So selepas dia breakout dekat level ni, so maksudnya entry kita dekat level ni lah. Tapi masalah dia, kalau kita masuk macam contoh yang ni, ini jatuh ke bawah, lepas tu ini naik ke atas pula. So boleh kata ada divergence dekat dalam ni lah, okay? Right. Dalam kes ni, selalunya kita akan tengok macam mana. Sama ada dia break dekat level ni ataupun tak. Okay? Jadi, based on entry tu, dekat sini lah atas. Okay? Lepas tu, stop loss kita dekat level bawah ni. Okay? Okay, jom kita tengok. Sama ada kena ataupun tak lah. Boleh kata dia terus naik lah. Okay? Boleh kata masa dia dah naik, lepas tu kalau kita trailing, macam biasalah. Benda-benda macam ni, dia tak, untuk RSI ni, selalunya kita tak boleh set kita punya profit. So, kita boleh main trailing je dekat dalam tu. Naik dekat atas, kita akan ubah kita punya stop loss yang asal dekat sini. Main je. Kena kejar lah benda tu, okay? Naik. New high. Lepas tu kalau dia jatuh, kena okay. Lepas tu, itulah waktu dia untuk kita keluar, okay? Lepas tu test lagi lah sekali. Sebab market tengah ni. Market tengah down, okay? Market tengah down lagi. 2 kali ni down, okay? Lepas dia down, itulah waktu dia untuk kita cuba untuk cari buy. Okay? Kita test lagi lah satu, kita tengok. Allah, hilang lagi. Sekejap. Okay, kita test sini. Okay, katakan market masa tu dia dah terkeluar, tapi bila dia dah terkeluar, selalunya kita tak akan kejar lah. Kita akan maintain dulu, okay? Lepas tu tunggu dia jatuh dulu. Okay, dalam kes ni dia dah jatuh. Okay, lepas dia dah jatuh, apa kita buat? Kita akan masuk entry dekat level sini. Okay? Masuk entry level sini, lepas tu kita tengok lah. Okay, breakout. Boleh kata entry dah kena, tapi kita akan ambil daripada previous candle sini, high ni, sebagai entry kita. Lepas tu stop loss kita akan ambil dekat bawah ni. Right? Lepas tu tengoklah jadi ataupun tak. Kalau dia pergi, dia pergilah. Tapi kalau tak pergi, selalunya dia akan makan je stop loss. Okay, entry kena semula lah. Lepas tu tengok, dia akan kena stop loss juga. Okay? So itulah salah satu contoh dia. Kita nak mencuba untuk buy masa market tengah, sama ada dia correction ataupun market memang betul-betul dah jatuh ke bawah. Okay? Right. Okay, so far okay tak? Ada apa-apa soalan tak? Mungkin agak inilah, saya rasa mungkin untuk yang RSI WM ni susah sedikit kot. Okay, tapi sebenarnya banyak kali berlaku lah. Okay, so especially untuk CPO, guys, siapa nak cuba boleh. Untuk saham pun sebenarnya boleh cubalah. Tapi macam biasa, stop loss tu korang kena jagalah. Kena stop loss, lepas tu cuba masuk semula. Kena stop loss, masuk semula. Okay, lepas tu tengok juga dari segi ni lah, dari segi risiko tu. Okay, so kalau risiko setakat yang level macam ni, kata macam takkan kita nak letak stop loss lebih kurang dalam 15 sen kan? Bukan 15 sen, setengah sen. Macam contoh yang saya bagi tadi. Contoh untuk berapa sen roughly dalam setengah sen macam tu. So apa kita buat, kita cuba besarkan sedikit lah, okay? So kalau korang boleh terima satu nisbah satu, okay, continue buat satu nisbah satu, okay? Lepas tu kalau tak boleh, then korang bolehlah cuba ni pula, right? Right, okay tak? Ada apa-apa soalan tak? Banyak sangat RSI saya cover. InsyaAllah nanti kita akan tunjukkan lagi lah minggu depan macam mana kita nak cuba. Ada kelas FCPO ke? Dengan siapa? Ada kelas FCPO dengan siapa? Contoh apa Saya tak berapa faham. Kita buat sebenarnya kita cover dua-dua. Sebab sekarang ni kita dalam proses tengah ni lah. Orang kata kita buat dua-dua je sekarang. So maksud dia korang belajar satu benda, belajar dengan kita je, terus kita akan bagi dua benda dekat korang. Okay? InsyaAllah cubalah ni. Cuba test lah trailing. Okay? Kalau cuba trailing lepas tu, insyaAllah korang boleh cuba. Tapi masalah dia, based on apa yang saya bagi ni, dari segi ni lah, dari segi target profit kita tak ada tau. So apa yang kita perlu buat, kita just main trailing je, okay? So trailing tu macam mana? Itulah contoh yang saya bagi tadi. Kita akan ambil daripada higher low, jumpa je higher low, itu kita akan letak. Okay? Mungkin dekat saham kita ada satu function yang dipanggil sebagai stop limit. So boleh cuba stop limit lah. Tapi masalah dia, stop limit ni selalunya kita akan gunakan untuk entry based on breakout. Okay? Itu untuk entry lah sebenarnya. Okay? Right. Okay? Right.
Semua okey So insyaAllah nanti korang boleh cubalah, cuba praktis lah dekat dalam ni, okey. Lepas tu kalau siapa tak berapa clear tadi tu, bolehlah cuba tanya dekat saya. So insyaAllah nanti saya akan tunjukkanlah dekat korang contoh-contoh nak cuba benda ni, okey. Sebenarnya macam-macam cara lah kita cuba bagi dekat korang, okay? Sebab apa? Sebab kita sebenarnya sebelum kita test benda tu, kita akan sebelum kita keluarkan dekat korang, sebenarnya kita akan test dahulu satu persatu. Lepas tu kalau kita nampak cara dia nak masuk tu memang betul-betul boleh buat profit sedikit, so kita akan bagilah dekat korang. Tapi selalunya kalau benda tak boleh jalan, macam contoh nak gunakan ada certain benda, ada orang suka gunakan homily lah, ada orang suka gunakan apa, moving average ke, mungkin tak berapa sesuai dengan saya. Jadi saya tak berapa ni lah, saya tak berapa gunakan untuk apa, certain benda tu lah, okay. Jadi apa yang saya buat, saya fokus dekat benda ni, lepas tu saya akan bagi dekat korang. So macam biasa, ini RSI yang ketiga. So insyaAllah minggu depan kita akan pakai RSI untuk support dan resistance. Lepas tu kita ada RSI divergence juga, okay. View soya tengah hari tadi cantik cikgu. Padu, dah kena ke? Saya tak pasti pula, saya tak nampak lagi untuk soya. Korang nampak tak soya? Dah kena? Saya pun tak pasti. Sebab based on apa yang saya bagi tu, boleh kata memang benda yang advance, okay. So kita nak bagi tahu dekat korang sebenarnya, kita ada apa, kita tengah buat ni, atap kita ada kelas atap sebenarnya. So atap tu apa benda, korang tengok dekat dalam ni, okay. So nampak Advanced Technical Analysis Program, okay. So sebenarnya kalau siapa yang masuk belajar benda ni, kita akan ni lah, kita akan cover lebih kurang dalam ada 6 subjek sebenarnya. So 6 subjek yang boleh kata memang lebih kepada advance lah. So korang ingat benda yang saya tunjuk tadi tu adalah salah satu M dengan W. Itulah hint dia sebenarnya untuk masuk ke dalam kelas advance tu, okay. So salah satu hint dia, mungkin ada orang tak berapa sesuai dengan jiwa dia, okay. Mungkin dia tak berapa nampak, tapi insyaAllah kalau dia masuk nanti untuk benda kelas kita tu, nanti korang akan nampak sedikit lah macam mana kita gunakan benda ni. Lepas tu nampak tadi untuk CPO 400 tick korang. Tapi kalau ikut betul rekod kita lah, yang paling besar kita pernah dapat tangkap lebih kurang dalam 200 tick satu lot saja, okay. Ada sekali kita dapat 200 lebih juga tick untuk soya, tetapi malangnya masa tu soya kita macam saya tunjuk tadi tu lah, kita masuk trailing, lepas tu trailing saya memang betul-betul dekat bawah tau. Saya tak ubah sebab saya super confident gila. Based on study yang saya buat sebelum ni, boleh kata dia pergi memang jauh. Bila dia pergi jauh, kita nampak lah mungkin dia akan pergi jauh lagi ni. Tapi saya tak trailing, saya tinggalkan position saya. Roughly lebih kurang 2 minggu tau. 200 ke lebih lah, 200 lebih tick saya dapat untuk CPO, tapi tak trailing, lepas tu tiba-tiba jatuh. So daripada 200 lebih tu, kita dapat dia jatuh sampai dalam 80 tick. So nampak, rugilah, 120 tick tu banyak tu dalam CPO, okay. So itu yang kita test dekat saham pula. So saham-saham yang kita cuba buat dekat dalam, lepas tu kita nampak, lepas tu kita tunjukkan dekat korang lah, okay. So benda sama je sebenarnya. Nak kata saham ke features je, beza dia CPO tu boleh short selling, itu je. So maksud dia ada advantage dari segi nak sell dekat atas, okay. Dekat saham tak ada choice. Nak tak nak kena masuk daripada bawah. Tunggu RSI daripada 30. Daripada 30, then barulah korang masuk buy dekat dalam, okay. Itu je kita bagi tahu. Benda simple je. Sama je macam bursa. Beza dia apa? Boleh short selling dan order type dia lebih menarik compare dengan bursa. Ada stop loss function, okay. Ada stop loss yang maksud dia kita masuk entry, kita akan masuk siap-siap dekat dalam tu, okay. Masuk siap-siap entry, stop loss dengan TP. 3 order, lepas tu tinggal order, lepas tu kita keluar jalan, okay. Selalunya orang kata yang CPO ni agak bahaya, kalau tak sesuai dengan jiwa jangan masuk. Padahal CPO punya benda ni orang kata lebih kurang sama macam saham jugalah. Macam hari ni orang kata saham slow, klien saya switch pula daripada saham masuk ke futures, okay. Mungkin dia orang tak nampak lah ada certain movement. Kita pun ada bagi hint sebenarnya. Ada certain saham yang kita target tu, okay. Macam contoh bio holding tu pun dah lama dah kita bagi. Kalau korang join group kita pun korang akan nampak lah setiap drawing dia. So nanti malam pukul 11 jangan lupa, kalau siapa nak tengok based on view untuk saham-saham tu, korang bagi je. Selalunya macam Tuan Zafri hari sekarang ni dia macam dia cabar orang sikit. Setakat nak bagi satu, alah bosan pula nak lukis kan. So lain kali kalau korang request tolong minta 5. So dia akan lukis 5 drawing untuk korang, okay. So itulah potential dia. Kita tak cakap benda ni confirm tapi apa yang kita nak bagi tahu dekat korang, study yang kita buat ni adalah study of probability, okay. Kalau jadi dia akan pergi. Kalau dia tak jadi, macam biasa, apa backup plan? So backup plan kita adalah stop loss. Jangan sekali bila korang dah masuk, lepas tu korang confident dia akan naik je sepanjang zaman. So itu yang korang kena jaga-jaga. So money management agak penting sebenarnya. Memang kena jaga, okay. Jangan sekali korang abaikan benda ni. Inilah benda-benda basic. Macam tadi pun ada roughly dalam 70% kot orang
yang apa 63% yang memang kurang daripada setahun. Okey, mungkin tak tahulah. Sebelum ni ramai yang dah sangkut dekat AT lah. Macam-macam saya jumpa. Ada yang sangkut dekat XOX lah. Lepas tu ada yang sangkut dekat Magpie lah. Memang ramai, okey. Lepas tu kita bagi tahulah. Kita cakap macam hari tu Magpie ada naik sekali. Lepas dia naik sekali, ada seorang ni dia masuk dekat berapa sen? 62 ke berapa? Masa tu 62, 65 something macam tu lah. Magpie dia naik sikit, nak break even je. Dia kata tak apa, sikit lagi nak break even dia punya apa? Nak break even dia punya position tu, okey? So besok apa jadi? Sebatang candle jatuh, okey? Dia keluar. So nampak, kadang-kadang bila kita dapat cut loss sedikit tu lebih better. So banyak lagi saham dekat luar tu yang kita boleh masuk. Okey, kalau tengok saham tak boleh pergi masuk futures. Kalau futures flat, masuk pula dekat saham. Macam tu je. Selalunya klien saya akan switch dua-dua ni je. Okey, saya nak bagi tahu dekat korang lah. Sebenarnya jangan terlalu ni lah. Terlalu macam nak fokus satu benda. Macam seorang ni nak fokus futures je, okey? So kena tengok juga dekat saham. Sebab kadang-kadang bila kita nampak market tengah cantik, sekarang ni window dressing tau. Start December. So December ni, korang kena jaga-jaga. Window dressing. Mungkin saham tengah naik. So pergi masuk saham pula. Tapi nak masuk macam mana? Okay? So macam biasa, buka akaun dengan kita bagi drawing. Kita bagi drawing, kita bagi tahu potential loss, entry dengan take profit dekat dalam tu. Okay? Kita akan bagi tahu. Itu yang kita nak bagi tahu dekat korang. Kalau siapa yang buka akaun dengan kita lah. Right? Tapi kalau yang especially yang nak tengok daripada Facebook tu je, okay boleh. Tengok dalam tu. So ada drawing-drawing kita juga yang kita bagi dekat dalam. So macam biasa klien kita akan swap. Untuk student lagi kita akan swap jugalah macam tu je. Okay? CPO pakai broker yang macam biasa ke? Ya betul. Macam saya under RHB. Okay? So saya under RHB sebenarnya korang boleh buka akaun RHB. So dalam RHB tu, dalam satu platform dia dah tunjukkan semua jenis produk ada dekat dalam. Tapi selalunya kita akan tengok produk yang syariah compliance lah, especially untuk CPO. Okay? Sebab CPO kita ni ada badan penasihat syariah yang bagi tahu benda tu syariah compliance. Okay? Tapi ada satu produk ni daripada US, soya bean oil. So soya bean oil ni macam mana pula? Dia tak ada badan penasihat syariah di United States. So macam mana? So kita anggap benda tu sama je. Dua-dua benda yang sama, similar produk. So maksud dia tak ada masalah. Okay? Dekat US tu bermacam-macam benda ada dekat dalam. Even pork belly ada. So benda yang kita nampak non syariah kita akan tolak tepi lah. Okay? Right. Lepas tu ada emas kan ribawi item. Ada wheat. Wheat pun sama juga ribawi item. Macam tu lah kita kena elakkan lah. Okay? Right? Okay? Ada apa-apa soalan tak? So insyaAllah kita boleh stop sampai sini. Right? So jangan lupalah kalau siapa yang ada apa-apa persoalan nak tanya pasal benda yang tadi tu, bagi tahu kita akan tunjukkan semula lah. Okay? So insyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu depan. So minggu ke-10 pula. So sekarang minggu ke-9. So kita akan jumpa minggu depan insyaAllah. Kalau umur panjang, tak ada masalah. Kita akan continue lah. Okay? Right? Terima kasih dan Assalamualaikum semua.